Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. الحمد لله. Setinggi-tinggi rasa syukur kita panjatkan bersama kehadrat Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan negara kita, tempat kita dilanda dengan wabak. Allah Subhanahu wa taala masih lagi membuka ruang agar kita ni dapat beramal, meningkatkan amal kita, dapat menunaikan tanggungjawab kita, khususnya untuk mengimarahkan dan menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala yang cukup mulia ini, dan juga amnya dapatlah kita yang menunjukkan syiar agama kita masih lagi berjalan dengan baik, masih lagi dapat kita menghidupkan syiar agama kita di kalangan masyarakat kita, di kalangan umat-umat Islam yang berada di negeri kita, di negara kita. Dan kita sama-sama bermohon agar apa sahaja yang berlaku, ruang yang Allah Subhanahu wa taala beri ini walaupun sedikit tidak akan ditutup dan akan terus diberi, agar rumah Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan sunyi, dan sentiasa cerah dengan amalan dan kebajikan yang kita laksanakan di dalamnya, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita meneruskan kitab yang kita bincangkan sekian lama ini. Kita telah sampai kepada bab yang ketujuh, yakni mestilah memahami syarat-syarat bai'ah dan keanggotaannya. Dan sebelum ni kita dah bincangkan daripada awal, bagaimana kalau kita nak menjadi Muslim yang terbaik, kita perlu bentuk di kalangan fardul Muslim, yakni diri ataupun individu Muslim itu sendiri. Kemudian bila diri yang dah dibentuk itu menjadi memahami dan mengetahui apakah dia kehidupan sebagai seorang Muslim, maka dia kena pula mengajarkan, membentuk keluarga dia, dari satu peringkat individu pergi kepada peringkat keluarga. Bila keluarga itu dihidupkan, dapat dimantapkan dengan ilmu pengetahuan tentang agama dan dapat disuburkan dalam kehidupan setiap ahli-ahli rumah tangga tersebut dengan agama, maka dia perlu pergi kepada masyarakat pula. Masyarakat, keluarga dekat sini, kalau yang kecil ni kita pergi masyarakat setempat, dekat mana dihidupkan agama tersebut, dekat mana kita nak suburkannya dalam konteks tempat kita ni, dekat qaryah Seremban Jaya ni, kat qaryah masjid kita ni kita bermula. Kemudian bila dia pergi ke tahap yang lebih besar sebelum masuk kepada daulah Islamiyah, yakni negara yang Islam, bila nak masuk, sebelum pergi kepada daulah, dia mesti ada yang dinamakan sebagai bai'ah untuk mewujudkan harakah. Harakah ini adalah kumpulan-kumpulan yang besar yang berada dalam negara, yang mana mereka ini akan membawa, menghidupkan, menyuburkan dakwah di kalangan umat, yang menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang belum beriman, mengislahkan orang-orang yang telah beriman. Dakwah ni kita sebar, bagi tahu maklumat kepada orang-orang yang belum sampai lagi iman kepada mereka. Islah ni pula adalah kita ni memperbetulkan orang-orang yang telah beriman. Orang-orang yang dalam jiwa mereka ni dah ada keimanan, kita tak dakwah lagi dah. Kita tak cerita dah pasal apa dia tauhid, apa dia syariat.
ya, kita nak memperbetulkan apa yang kurang yang ada pada diri dia. Sebab apa? Islam itu telah ada dalam jiwa mereka, syahadah itu telah ada, ya, tetapi ya, mungkin ada kekurangan di dalam diri mereka. Sebab itulah kita perlu islah. Islah ni apa maksud dia? Islah ni kita baik boleh memperbaiki. Sebab tu untuk orang-orang Islam, ya, yang telah beragama Islam, sesuai untuk kita islah mereka, tambah baik lagi, jadikan mereka ni untuk golongan-golongan yang lebih baik daripada apa yang mereka sedia amalkan. Ya, jadi untuk sampai kepada bab harakah ini, dia mesti ada syarat dia, dan juga mesti ada bagaimana kategori-kategori anggota dia. Apa yang kita nak tengok, apa ciri-ciri anggota tersebut. Kata pengarang, ya, sebenarnya setiap Muslim mampu membantu harakah Islamiyah dalam menunaikan tanggungjawab beramal dan bekerja untuk menegakkan agama Islam. Ini dapat dilakukan dengan cara mereka menyertai barisan harakah setelah mereka memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan. Sifat-sifat ni kita dah belajar dulu dekat awal-awal buku ni. Ya, bila individu tu dah capai sifat-sifat yang disebutkan, maka dia tak boleh bergerak. Dakwah dia tak boleh bergerak secara individu sahaja. Dakwah ni perlu tersusun, terperinci, dan perlu ada strategi. Dan strategi ni dia tak boleh dijalankan secara individu, ya, kan? Dia perlu pergi kepada satu keanggotaan, pergi kepada berkumpulan, gerak secara berkumpulan, iaitu mereka merasai dan menyedari kepahitan yang telah dideritai oleh umat Islam hari ini, dan mereka mengetahui sebab-sebab yang membawa kepada penderitaan tersebut. Kemudian mereka juga yakin kepada kemampuan dan keampuhan Islam untuk bangun semula dan menyelamatkan umat ini, mampu mengangkat mereka kepada martabat yang tinggi daripada sudut keinsanan, akhlak dan peradaban. Di samping melaksanakan tuntutan iman yang mengarahkan manusia supaya tunduk dan patuh secara menyeluruh kepada hukum hakam Islam dan dasar-dasarnya dalam seluruh urusan kehidupan. Ya. Yang pertama apa dia? Yang pertama adalah kualiti, bukannya kuantiti. Kan? Adalah menjadi kebiasaan. Harakat Islamiyah akan mempelbagaikan cara dan usaha meningkatkan mutu saf jamaah dan memperbanyakkan ahli-ahlinya dengan cara yang dibenarkan oleh Islam. Ya, maknanya nak bergerak secara berjemaah, berkumpulan pun, ya, ada syarat dia juga, kan? Nak bergerak secara individu pun ada syaratnya juga. Tetapi individu tidak boleh, ya, memikul tanggungjawab tersebut ataupun bebanan tersebut secara individu selama-lamanya, kan? Sampai bila kita nak berharap Ustaz Abid Liu seorang saja yang menyampaikan dakwah? Kan, apa-apa terjadi Abid Liu, apa-apa terjadi hashtag Abid Liu, apa-apa saja Abid Liu, kan? Jadi gerak kerja kita bila pula? Dan kita yang berada di sini bila kita nak bermula? Ya, dan itu yang penting sebenarnya, kan? Dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam. Namun demikian, ya, pengarang mengatakan kerja-kerja menghimpun atau memperbanyakkan ahli-ahli ini janganlah sampai ia menghimpun apa sahaja jenis manusia yang ditemui. Janganlah kita ni nak memperbanyakkan kumpulan dakwah kita tarik sahaja apa sahaja jenis manusia yang kita jumpa semua ke dalam tu tanpa ada sebarang tapisan. Sebelum ni saya dah ceritakan bagaimana, ya, baginda Nabi SAW, ya, membuat pilihan dengan sebaik-baik mungkin untuk memasukkan ahli-ahli di dalam kelompok dakwah dia. Ya, maknanya ahli-ahli yang berada dalam kelompok dakwah baginda Nabi ni adalah orang-orang yang Nabi pilih pada awal ni, kan? Siapa yang Nabi tujukan dakwah tersebut, Nabi telah pilih, baginda telah pilih. Ya, antaranya Sayyiduna Ali, antaranya pada awalnya Abdullah ibnu Abbas, antaranya, ya, Abu Bakar As-Siddiq yang bersifat As-Siddiq,
antaranya Umar Al-Khattab, ya, antaranya sahabat-sahabat rapat lagi baginda Nabi, antaranya ya isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi dakwah dahulu kepada mereka bukanlah sebarangan dakwah, tetapi Nabi tahu ya, mereka ni daripada kalangan individu-individu yang cukup berkualiti. Apabila mereka ni jadi golongan pendakwah, ya, apabila Nabi dah sampaikan ilmu, mereka ni turunkan dakwah pula, mereka akan dapat juga cari golongan yang cukup berkualiti sama sebagaimana diri mereka. Kan? Sebab tu kan, bila kita tengok kembali sirah bagaimana rakyat yang merungut ketika zaman pemerintahan Khalifah Sayyiduna Ali ibn Abi Talib, Sayyidina Ali kata apa kepada dia? Ya, rakyat ni mungut, dia kata zaman Uthman dulu tak macam ni. Ya, zaman kau Ali pemerintahan ni macam ni, habis cacah berapa. Ali kata apa kepada dia? Zaman Uthman dulu tengok siapa rakyat dia aku. Zaman aku sekarang ni tengok siapa rakyat dia, kau. Ya. Jadi nak menceritakan zaman Ali ni yang menjadi rakyat, yang menjadi orang-orang yang mengikut kepada pemerintahan Khalifah Uthman ibn Affan adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang berkualiti, orang-orang yang hebat, sama sebagaimana Sayyiduna Ali. Ya. Maka kita kalau nak buat kerja-kerja dakwah, kena pilih orang yang betul. Ya. Kenapa? Kerana kualiti itu lebih penting daripada bilangan. Dan kita kena ingat, ya, pada akhir zaman ni Nabi SAW, ya, dia ada berpesan kepada sahabat, menceritakan kepada sahabat bagaimana keadaan umat akhir zaman. Yang mana Nabi menceritakan umat akhir zaman ni nanti seolah-olah, ya, seperti makanan yang berada di pinggan, yang mana akan berlumba-lumba orang kafir ni untuk memakan dia. Jadi sahabat tanya kepada Nabi, umat Islam ketika itu sikit ke Nabi? Nabi kata tak. Ya, bal antum yawma idzin kathir, Nabi kata. Bahkan umat Islam ketika itu kathir, ramai, banyak. Ya, walakinnakum, Nabi kata walakinnakum ghutha'an ka ghutha'is sail. Tetapi kamu ni umat Islam akhir zaman nanti ka ghutha'an ka ghutha'is sail, seperti buih. Ya, buih-buih yang berada di lautan. Maksudnya apa? Buih-buih ni tak mendatangkan manfaat pun. Ya, tak memberi apa-apa pun. Wal yanzi'anillah fi suduri, Nabi kata, yang mana dicabutkan, ya, rasa gentar oleh Allah Subhanahu wa taala fi suduri aduwakum al-mahabata minkum. Allah Subhanahu wa taala cabutkan rasa gentar daripada musuh-musuh mereka. Kita ni ramai. Ya. Kita ni ramai, tapi ibarat buih yang mana Allah Subhanahu wa taala telah cabutkan rasa gentar daripada orang-orang kafir, daripada musuh-musuh Islam. Ya, daripada orang-orang bukan Islam kepada kita. Dahulu orang bukan Islam dia ada rasa gentar kepada umat Islam. Kan? Walyanzifannallahu fi qulubikum alwahan. Nabi bagi tahu dah sebab apa, ya, Allah Subhanahu wa taala cabutkan rasa gentar umat-umat Islam ni tadi daripada jiwa mereka terhadap orang Islam, kerana orang Islam akhir zaman ada penyakit yang dinamakan fi qulubikum alwahan. Ya, maka sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah dia wahan ini tadi? Hubbid dunya wa karahatil maut. Nabi kata, mereka ni akan lebih cintakan kepada dunia wa karahatil maut, dan kemudian mereka takut akan mati. Ya, mereka gentar akan mati. Itu sifat umat akhir zaman. Kita berlebih-lebih dengan dunia, kemudian kita ada rasa gentar dengan kematian. Gentar kematian dengan kaedah yang bagaimana kita rasa takut, ya, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa tidak yakin dengan agama kita sendiri. Kita tidak ada rasa izzah, ya, ni rasa istimewa bila kita duduk dengan
agama kita. Berbeza dengan umat-umat yang terdahulu, dia ada izzah. Ada rasa bila masuk dalam agama Islam, bersama dengan agama Islam, ni perasaan yang cukup istimewa ada dalam hati dan juga jiwa mereka. Tu dia, kan. Jemaah selalunya berusaha berdakwah dengan bersungguh-sungguh, mengorbankan tenaga dan waktu untuk mendapat seorang anggota baru, dengan harapan anggota baru ini dapat memikul sebahagian daripada tanggungjawab dan tugas jamaah. Tetapi sekiranya diambil anggota secara sembarangan, tentulah harakah tidak mampu menanggung beban dari anggota-anggota sedemikian sepanjang umur mereka. Salah pilih orang untuk berdakwah, untuk masuk dalam golongan orang-orang yang berdakwah, maka orang-orang ni tidak akan memberi kesan yang cukup mendalam kepada dakwah. Bahkan mereka ni mungkin akan menjadi wabak ataupun barah dalam kumpulan tersebut. Ya. Jika ini terjadi, rugilah tenaga yang dicurahkan dan sia-sialah usaha. Seorang manusia ada kalanya menjadi satu umat, tetapi ada juga kalanya ia menjadi bebanan. Dia kata apa? Sekarang kadang-kadang kita ni menjadi umat. Umat apa dia? Yang maksudnya boleh digunakan, boleh dimanfaatkan oleh agama kita. Akan tetapi kadang-kadang kita ni menjadi bebanan yang merosakkan orang lain, malah tidak berguna sama sekali. Orang seperti ini lebih baik tidak diambil kira. Dalam hal seperti ini banyak pengajaran yang dapat dijadikan iktibar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa yawma hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Dan ingatlah peperangan Hunain, iaitu di waktu kamu menjadi congkak kerana banyaknya jumlah kamu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit oleh kamu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Sebenarnya bilangan yang banyak bukanlah menjadi perhitungan yang utama, tetapi yang utama ialah anggota yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, teguh pendirian dan benar-benar memperjuangkan kebenaran. Sebab itulah Nabi ajar kita doa, ya, agar kita ni sentiasa teguh dengan agama kita. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, thabbit, teguhkan. Ya, teguhkan, tetapkan hati, ya, dengan, ya, agama kami dan juga ketaatan. Itu yang Nabi pesan. Dan sebab apa? Sebab hati ini sifat dia berbolak-balik. Dan sahabat jumpa Nabi, ya Rasulullah, ada kalanya dia kata, aku ni tinggi iman. Bila tinggi iman nak solat banyak. Ada kalanya aku lupa Tuhan. Nabi kata ini kebiasaan. Ya, ini biasa, fatrah, ya, penciptaan manusia. Hati ini memang ada rasa bolak-balik. Maka apa yang perlu kita lakukan? Minta dengan pencipta yang mana menciptakan hati kita, agar kita ni ditetapkan hati kita dengan agama. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya, wahai Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dan juga ketaatan kami kepada agama ini. Kan? Berapa ramai orang yang, ya, lazim berdoa agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan keimanan dia, teguhkan keimanan dia. Kan? Iman ni dia merupakan satu nikmat. Kadang-kadang kita lupa, ya, bahawasanya nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita adalah nikmat keimanan. Tambah-tambahan pula kita ni lahir dalam keluarga yang beriman. Kan? Ya, kita terus dapat merasai nikmat keimanan tersebut. Tetapi dalam pada kita lahir dalam keluarga yang beriman, berapa ramai yang merasakan istimewanya terus lahir dalam keadaan yang beriman, berbanding daripada orang yang merasakan nikmat
iman ni bukannya merupakan satu nikmat, bahkan perkara-perkara lain yang diutamakan, yang dirasakan itulah nikmat yang perlu diminta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan lazim kita berdoa, kita minta itu, kita minta harta dengan Allah Subhanahu wa taala, kita minta kebijaksanaan, kita minta pelbagai lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak salah. Tetapi berapa ramai di antara kita yang minta, ya Allah, aku lahir, kau bagi aku peluang lahir dengan lahir-lahirnya aku ni dah ada nikmat-nikmat, nilai-nilai keimanan dalam hati, dalam keluarga. Kekalkanlah nikmat yang kau berikan ini, ya Allah. Janganlah kau tarik daripada aku. Kita khawatir kalau kita tak berdoa, ya Allah Subhanahu wa taala tarik nilai-nilai keimanan ni. Kan? Ya, kita tak tahu berapa lama kita boleh sabat, kita boleh teguh, kita boleh tetap dengan iman kita sehinggalah ke akhir hayat kita. Kita khawatir. Kan? Jadi kita kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala biarlah dikekalkan nilai-nilai keimanan sehinggalah kepada akhir hayat kita. Bilangan yang banyak ada kalanya menjadi sebab yang membawa kepada kekalahan, kerana sebahagian yang ikut serta itu terdiri dari mereka yang tidak berpegang teguh dengan ajaran Islam. Apabila menghadapi saat-saat genting dan getir, pendirian mereka ini mudah goncang dan goyah. Dengan sifat demikian, mereka ini menyebabkan kelemahan jiwa para anggota dan ketewasan di dalam medan jihad. Ada hadis Nabi SAW yang lain. Nabi berpesan kepada para sahabat. Nabi kata, agama ini tidak akan mampu ditewaskan. Nabi kata, agama Islam ini tak akan mampu ditewaskan, melainkan dengan umat itu sendiri. Maksudnya apa? Orang kafir tak akan mampu menewaskan agama Islam, kerana ia merupakan agama yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan teguh sehinggalah yaumil qiyamah. Tetapi yang merosakkan agama ni siapa dia? Orang Islam yang tidak teguh pendiriannya di dalam agama itu sendiri. Yang merosakkan agama itu sendiri siapa dia? Umat-umat yang tidak melaksanakan tanggungjawab dia sebagai umat yang baik dalam agama. Kan? Orang-orang yang tak berjaya menghidupkan, menyuburkan agama di dalam diri dan juga keluarga mereka. Ini yang dikatakan pada penghujungnya mereka yang mudah goyah. Kan? Kita lihatlah jatuhnya sistem khalifah, jatuhnya sistem khalifah yang terdahulu yang memimpin umat Islam zaman berzaman menggantikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 1942 rasminya jatuh sistem khalifah. Bukanlah kerana disebabkan oleh anasir-anasir luar, yakni daripada orang kafir, tetapi kerana merosotnya sokongan umat Islam itu sendiri terhadap sistem khalifah. Kerana umat-umat Islam ketika itu sendiri tak nak mendukung sistem khalifah, sebaliknya lebih terkesan dengan sistem-sistem barat. Sistem liberalisme, sistem kapitalis, sistem pluralisme. Mereka ketika itu lebih mementingkan ideologi-ideologi yang dibawa oleh barat, sehingga mana sistem khalifah ketika itu pada penghujungnya hanyalah sekadar menjadi wayang semata-mata. Orang kata cukup ada dah lah. Dan akhirnya pada 1942 rasminya dihalau, dikeluarkan khalifah daripada istana. Walhal kita tengok sultan khalifah Islam yang paling lemah ketika itu pun, Sultan Murad yang kelima pun masih lagi mampu melawan anasir-anasir British ketika itu, anasir orang kapitalis, orang-orang barat ketika itu, daripada menghanyak negara-negara Islam yang lain. Masih lagi mampu menghalang negara barat ketika itu yang hendak melaksanakan teater menghina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih lagi mampu menghalang
negara-negara wanita-wanita Islam yang dihina oleh negara-negara barat berbanding dengan keadaan kita sekarang. Dan kerana adanya khalifah ketika itu, negara-negara orang barat rasa takut dengan umat Islam yang berpegang teguh dengan sistem khalifah. Walaupun khalifah cukup lemah, walaupun hutang khalifah ketika itu cukup besar untuk membangunkan 2/3 negara Islam yang berada di dunia. Tapi akhirnya golongan muda ketika itu yang lebih terkesan dengan sistem-sistem pemerintahan barat menginginkan supaya sistem demokratik diamalkan di negeri Turki ketika itu, maka akhirnya dikeluarkan, dilemahkan sistem pemerintahan khalifah dan akhirnya dipupuskan. Tanpa adanya khalifah, hilang rasa gerun masyarakat barat kepada diri kita. Kenapa? Kerana sistem khalifah yang wujud ketika itu menunjukkan izzahnya umat Islam dengan agama ini. Sistem kepimpinan yang ada ketika itu menampakkan bagaimana umat Islam begitu menyanjung warisan yang telah diaturkan oleh baginda Nabi SAW kepada umat Islam berbanding ke ketika ini. Dan Perancis kembali melaksanakan, buat pula pertandingan melukis karikatur baginda Nabi SAW. Siapa yang menghalang? Tidak siapa yang menghalang. Kita hanya mampu mengeluarkan suara bantahan. Kenapa? Kerana tidak ada pemimpin yang nampak izzahnya, yang boleh menggentarkan orang-orang kafir. Sebab itulah kita perlu perbaikinya, kita perlu teguhkan kembali diri kita, fardul muslim, kemudian keluarga kita, kemudian sehinggalah sampai kepada daulah Islamiyah. Begitu kan. Oleh yang demikian, membuat penilaian dan pembahagian terhadap anggota-anggota merupakan satu amalan yang membawa kebaikan, kerana dengan cara itu jamaah dapat menilai dan mengetahui sejauh mana kemampuan dan kemanusiaan para anggota sebelum sesuatu tugas itu dimulakan. Pembahagian yang dilakukan tidaklah bermakna harakah membiarkan sebahagian anggota yang lain, malah terhadap mereka juga mestilah mengambil perhatian berat dengan cara memberi kesedaran dan tarbiyah, sehingga mereka juga dapat menjadi individu-individu yang setia kepada jamaah. Itu dia. Yang kedua, bai'ah dan hukumnya di sisi syarak. Bai'ah ialah perjanjian untuk memberi ketaatan. Orang yang berbai'ah seolah-olah membuat janji setia untuk menyerahkan dirinya dan urusan kaum muslimin kepada amir ataupun ketuanya. Ia tidak akan melanggar janji setianya terhadap amir dalam urusan tersebut, malah mestilah mentaati apa yang dipertanggungjawabkan ke atasnya, sama ada ia suka ataupun benci. Bai'ah merupakan sunnah Nabi SAW yang diberikan oleh kaum muslimin beberapa kali kepada Rasulullah SAW semasa baginda hidup, seperti bai'atul aqabah yang pertama, bai'atul aqabah yang kedua, bai'atul ridwan. Selepas kewafatan baginda, para sahabat terus berbai'ah kepada ulil amri mereka. Ini saya katakan tadi, sistem pewarisan yang baginda Nabi SAW turunkan. Mereka berbai'ah, yakni mereka ini bersepakat terhadap kepimpinan baginda Nabi. Kemudian seterusnya bersepakat terhadap kepimpinan ulil amri, yakni ketua-ketua yang hadir selepas daripada Nabi, yakni khalifah ar-rasyidin dan khulafa ar-rasyidin, kemudian khalifah-khalifah yang hadir selepas daripada itu. Bahkan sunnah ini diteruskan oleh cucu cicit baginda Nabi SAW yang merupakan keturunan Nabi. Kita lihat ketika berlakunya pertikaian di antara Sayyidina Muawiyah dan juga Ali, dan juga berlakunya pertikaian di antara Husain ketika itu. Husain membai'ah khalifah yang hadir ketika itu. Husain ni adalah cucu baginda Nabi, dia turut membai'ah khalifah yang hadir, walaupun
ya, padanya itu adanya darah yang mengalir dan boleh menjadi pemimpin. Kenapa? Kerana darah Nabi itu, darah keturunan Nabi itu mengalir pada diri dia. Tetapi kerana menghormati sistem yang nenda dia buat, maka dia turut membai'ah, ya, pemimpin yang ada ketika itu. Itu nak menunjukkan sistem dalam agama itu ada, ya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Junadah bin Abi Umayyah dari Ubadah bin As-Samit yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami, lalu kami pun memberikan bai'ah kepada baginda. Kemudian Ubadah berkata, di antara perkara yang diminta kami berjanji ialah kami berjanji mendengar dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang kami sukai atau kami benci, dalam keadaan kami susah dan senang, tidak mementingkan diri sendiri, tidak membantah terhadap ketua dalam urusan-urusan kecuali kami melihat kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala secara nyata dengan bukti yang terang lagi jelas. Dalam buku Fi Ad-Din Al-Khalis, Sadiq Hasan Khan berkata, di dalam hadis ini terdapat dalil bahawa tuntutan berbai'ah ke atas para sahabat adalah satu sunnah. Demikian juga berbai'ah yang diberikan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Menunaikan bai'ah adalah wajib, manakala mencabulinya adalah maksiat. Di dalam tafsirannya terhadap hadis ini, Ibnu Hajar menyatakan, dalam keadaan yang kita sukai, dalam keadaan yang kita benci, iaitu dalam keadaan kita merasa cergas serta bersemangat, dan dalam keadaan kita merasa lemah untuk melakukan apa yang diperintahkan. Maksudnya apa? Patuh kepada pemimpin ni dalam setiap keadaan. Sama ada keadaan ketika itu kita ni benar-benar menyokong terhadap pemimpin Islam tersebut, ataupun dalam keadaan kita ni sebenarnya bukanlah penyokong tegar, tetapi utamanya kita tetap kena memberi sokongan tersebut. Kenapa? Kerana dia pemimpin kaum muslimin. Ad-Dawli pula berkata, maksudnya ialah sesuatu yang kamu bencinya, kita ni tak suka dia, tetapi ala kulli hal telah dilantik dia ni menjadi pemimpin, maka tetap kita kena memberi sokongan. Ya. Manakala Ibnu At-Tin pula berkata, yang jelas apa yang dimaksudkan ialah pada waktu malas dan kesusahan. Maksudnya apa? Samalah, kalau kita tak suka ataupun bukanlah daripada kalangan yang kita sokong, tetapi saat dia telah dilantik, maka ketika dia menjadi pemimpin kaum muslimin, ya, dan dia tidak melaksanakan sesuatu yang terkeluar daripada syariat, secara lazimnya, secara amnya kita kena memberikan ketaatan terhadap diri dia sebagai pemimpin. Ya, sebagai pemimpin. Kan? Sebab itulah, ya, sebab itulah kita ni dianjurkan pada doa akhir khutbah. Tuan-tuan, ada kadang-kadang kita rasa galat. Kadang-kadang kita rasa galat sebab apa? Lazimnya dekat negeri kita ni ataupun dekat negara kita ni, pada khutbah kedua yang terakhir kita ada doa untuk pemimpin, doa untuk raja kita. Yang kita rasa galat, kadang-kadang ada juga di kalangan ustaz ni yang tidak berdoa agar diberikan hidayah kepada pemimpin kita. Walhal suka tak suka, itu merupakan sunnah daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, agar kita ni mendoakan, ya, agar diberikan kesejahteraan dan kebaikan khususnya, ya, agar pemimpin kita ini menjadi lebih baik. Kenapa? Kerana mereka lah yang telah dipilih untuk menjalankan, melaksanakan amanah memimpin kita. Kan pelik bila ada orang, ya, saat doa untuk pemimpin, doa lain dia angkat tangan. Kan Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, dia angkat tangan sampai kat pemimpin, kan, ya, li abdi al ma'ruf bi raja, dia mula turun tangan. Kenapa macam tu? Walhal sama juga martabat dia sebagai orang-orang Islam yang lain yang layak juga mendapat doa daripada kita. Masakan kalaulah, ya, doa kita tu merupakan doa yang mustajab untuk dia ni menjadi orang yang lebih baik, kan rugi, ya, kerana kita ni tidak berdoa untuk diri dia ni tak menjadi orang yang baik. Kan apakah salahnya kita, ya, aminkan, kita berdoa untuk diri dia agar dia jadi orang yang baik?
nescaya manfaatnya akhirnya akan dapat juga untuk diri kita sebagai rakyat. Dan itu yang kita rasa galat bila ada orang yang sanggup tidak berdoa. Kan? Kita nak jadi pemimpin tak tahu lagi bila kita boleh jadi pemimpin. Bila orang dah ada dilantik menjadi pemimpin, kita doalah yang terbaik untuk diri dia. Itu yang sebaiknya. Kan? Dan itu juga yang kita pilih. Kita nak bertanding, belum tentu orang pilih kita. Tu ya. Kan? Kok bertanding, so kalah pula. Tu masalah dia. Kan? Jadi orang yang telah dilantik itu, kita berdoalah untuk kepimpinan diri dia. Moga-moga dia akan jadi lebih baik. Dan siapa sahaja yang dipilih untuk memimpin diri kita, untuk memimpin negeri kita, kan, kita doakan yang terbaik agar dia boleh memberi sesuatu yang terbaik untuk diri kita dan untuk negeri kita khususnya, ya kan. Jadi sekarang itu sahajalah yang boleh saya sampaikan, kan. Masa pun dah masuk, kita tak ada lama tuan, kan, ikut SOP, ya. Jadi sekarang itu sahajalah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi bima yanfa'una. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.